Apa khabar murid-murid? Selamat menonton ITTV. Saya harap anda semua sihat di samping keluarga yang tersayang. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari satu aspek yang baru dalam tata bahasa. Aspek apakah yang akan kita pelajari pada hari ini murid-murid? Pada hari ini kita akan mempelajari kata nama. Mengapakah kata nama ialah aspek yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini murid? Ini kerana kata nama ialah aspek yang terpenting. Mari kita kaji dengan lebih mendalam lagi kata nama ini. Baiklah murid-murid, kata nama terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Itu dia murid-murid. Ada tiga kesemuanya. Kata nama am, kata nama khas dan juga pandai kata ganti nama. Ketiga-tiga bentuk ini murid-murid mewakili kumpulan kata-kata yang amat penting dalam bahasa Malaysia. Baiklah murid-murid, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut lagi mengenai kata nama ini. Yang pertama murid-murid, kita akan lihat ialah kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Itulah dia murid-murid kata nama am. Kata nama am merujuk kepada sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan juga sesuatu yang tidak bernyawa seperti apa murid-murid? Tumbuh-tumbuhan, benda dan tempat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat murid-murid, apakah penjelasan kata nama am ini. Mari kita lihat lagi murid-murid dengan lebih mendalam. Yang kedua, dengan kata lain, perkataan kata nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. Itu dia murid-murid penjelasan mengenai kata nama am. Kata nama am digunakan untuk menyebut sesuatu secara am ataupun umum. Apa dia secara am ataupun umum murid-murid? Mari kita lihat murid-murid contoh-contoh kata nama am. Yang pertama, manusia dan orang. Contohnya, bapa, wanita, kerani, bomba, guru, jururawat dan askar. Untuk binatang pula murid-murid, itik, kucing, buaya, burung, ikan dan harimau. Itu dia murid-murid, sesuatu yang disebut secara umum ataupun secara am. Kita belum habis lagi murid-murid. Mari kita lihat contoh-contoh untuk yang tidak bernyawa pula. Mari kita lihat murid-murid. Tumbuh-tumbuhan, cendawan, pisang, rumput dan manggis ialah contoh kata nama am yang tidak bernyawa. Untuk benda, kerusi, kipas, rumah, kereta, pen, buku dan bola. Untuk kumpulan benda. Untuk tempat pula, pejabat, pulau, sekolah, kampung dan negeri. Itu dia murid-murid contoh kata nama am. Bagaimana? Mudah kan? Itulah sebabnya kata nama am amat penting. Mari kita kaji lagi dengan lebih teliti kata nama am ini. Baiklah murid-murid, kata nama am terbahagi kepada dua. Yang pertama, konkret dan juga abstrak. Itu dia intipati utama dalam kata nama am, iaitu konkret
dan juga abstrak. Apa itu konkret murid-murid dan apa itu abstrak? Tumpukan perhatian anda ini kerana kita akan mula mengkaji dengan lebih teliti aspek-aspek ini. Yang pertama murid-murid, mari kita lihat konkret. Apa itu konkret? Sesuatu nama yang dapat dipegang, dirasa atau dilihat. Contohnya, padang, bola dan sekolah. Dalam erti kata lain murid-murid, konkret ialah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang kita dapat lihat, kita dapat pegang dan kita dapat rasa. Boleh tak anda bagi contoh yang lain? Pandai, pen, meja ialah sesuatu yang nyata ataupun konkret. Seterusnya murid-murid, apa dia? Abstrak. Apa itu abstrak? Mari kita lihat penjelasannya. Sesuatu nama yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan. Contohnya, udara, nafas dan senyum. Itu dia murid-murid, abstrak. Sesuatu yang kita bayangkan sahaja. Ini ialah benda yang tidak dapat kita lihat, yang tidak nyata. Senang kan murid-murid kata nama am ini? Bagus. Baiklah murid-murid, kalau senang, kita akan uji minda kita dengan menjawab beberapa soalan berdasarkan kata nama am. Ambil pen dan kertas anda sekarang kerana kita akan mula melihat soalan-soalannya. Latihan. Gariskan kata nama am dalam ayat-ayat di bawah ini. Yang pertama, wanita yang berbaju kurung itu hendak melawat datuknya. Di manakah kata nama am dalam ayat ini murid-murid? Ingat, kata nama am ialah sesuatu yang disebut secara umum. Terdapat dua, konkret dan abstrak, iaitu nyata dan tidak nyata. Baiklah murid-murid, kalau anda sudah menggariskan jawapan anda, mari kita semak. Jawapan untuk soalan yang pertama ialah wanita. Wanita ialah kata nama am. Ia adalah sesuatu yang nyata. Mari kita terus ke soalan yang kedua pula murid-murid. Sekolah itu akan ditutup untuk sementara waktu kerana berlaku kebakaran. Baiklah murid-murid, saya tahu anda sudah tahu jawapannya kerana untuk ayat yang kedua ini amat mudah. Terus kita akan menyemak jawapannya. Sekolah itu akan ditutup untuk sementara waktu kerana berlaku kebakaran. Anda dapat lihat sekolah ialah kata nama am. Terus kita ke soalan yang ketiga. Mereka membaca surat khabar. Pendek saja ayat ini murid-murid. Bagaimana? Anda sudah tahu jawapannya? Mari kita semak sama ada jawapan anda betul ataupun tidak. Mereka membaca surat khabar dan surat khabar ialah kata nama am dalam ayat ini. Terus kita akan ke soalan yang keempat murid-murid. Mari kita lihat. Kami berazam untuk lulus dalam peperiksaan dalam tahun ini. Senang saja murid-murid kerana anda tumpukan perhatian dalam pembelajaran kita. Terus anda dapat mengenal pasti kata nama am. Mari kita semak sama ada kata nama am yang anda kenal pasti dalam ayat ini betul ataupun tidak.
Peperiksaan ialah kata nama am dalam ayat ini. Bagaimana murid-murid? Mudah ataupun tidak soalan-soalan ini? Tidak mengapa kalau anda tidak dapat menjawab kesemua soalan tadi dengan betul. Ini kerana ada satu lagi soalan untuk anda cuba. Mari kita lihat soalan yang terakhir. Pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Saya ulang. Pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Yang manakah satu kata nama am, murid-murid? Bagaimana? Saya tengok ada yang mengangguk-anggukkan kepalanya menandakan anda tahu jawapannya. Baiklah murid-murid, mari kita semak. Pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Dan anda dapat lihat perkataan ataupun kata pulau digariskan. Maknanya, kata pulau itu ialah kata nama am. Bagaimana murid-murid soalan-soalan mengenai kata nama ini? Baiklah, mari kita lihat kembali jawapan-jawapan tadi. Yang pertama, wanita yang berbaju kurung itu hendak melawat datuknya. Wanita ialah kata nama am. Yang kedua, sekolah itu akan ditutup untuk sementara waktu kerana berlaku kebakaran. Dan sekolah ialah kata nama am. Yang ketiga, mereka membaca surat khabar. Dan surat khabar ialah kata nama am. Yang keempat, kami berazam untuk lulus dalam peperiksaan dalam tahun ini. Peperiksaan ialah kata nama am. Dan yang terakhir murid-murid, pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Dan pulau ialah kata nama am. Bagaimana murid-murid? Adakah jawapan-jawapan anda semuanya betul ataupun ada yang setengah betul dan setengah tidak betul? Bagaimana? Tidak mengapa. Ini kerana ini adalah pembelajaran kita yang pertama untuk hari ini. Kita belum habis lagi murid. Terima kasih.